Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Tuan-tuan dan puan-puan sidang jemaah yang dirahmati Allah sekalian, Alhamdulillah syukur kita ke hadrat Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam yang penuh barakah ni kita dapat bertemu lagi, berhimpun lagi dalam rumah Allah untuk kita tunaikan solat fardu maghrib secara berjemaah, dan dalam masa yang sama kita boleh berada dalam satu majlis ilmu. Mudah-mudahan Allah kurniakan kepada kita pengampunan dan Allah kurniakan juga kepada kita rahmat daripada sisinya. Mudah-mudahan kita sentiasa berada di bawah perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Dan insya-Allah pada malam ni kita akan sambunglah surah Yusuf. Surah Yusuf ayat yang keempat hinggalah ayat yang keenam. Tapi sebelum tu saya nak kongsi sikit lah. Sebab kebelakangan ni ada yang tanya pada saya tentang selawat, Yalah, tak ada masalah pun selawat. Okey. Cuma ada saya baru-baru ni dalam hari Sabtu, bukan minggu baru ni, minggu lepas. Sabtu minggu lepas saya buka radio Terengganu FM. Terengganu Molek nama radio Terengganu Molek FM Molek FM. Dengar adalah dalam Molek FM mestinya. Manis FM. Lebih kurang lah yang radio Terengganu bunyi Terengganu lah. Jadi adalah perkongsian daripada seorang ustaz selebriti juga kot, sebab dia antara yang terkenal dan ramai pengikut lah. Memang dia ramai pengikut. Cuma bila kita ramai pengikut, kita mestilah kena berhati-hati dengan apa sahaja yang kita cakap. Sebab apa? Kenapa kalau kita tengok dulu sekarang ni pesanan-pesanan khidmat masyarakat diberikan oleh artis-artis. Bukan golongan agamawan. Kan? Tentang berbakti kepada ibu bapa, artis-artis. Sebab apa? Orang mudah ikut artis. Artis pakai apa, nak pakai yang tu. Artis pakai gincu, nak pakai gincu. Artis pakai blusher, nak pakai blusher. Artis make up macam ni, nak make up macam ni. Artis dia nak pakai baju kurung macam tu, dia pakai baju kurung macam tu. Orang mudah ikut artis. Jadi bila kita dah jadi ustaz selebriti, kita dah jadi ada ikutan, maka kita kena tahu bahawa orang mudah ikut kita. Jadi terkeluar dia antara ustaz yang terkenal dan memang sangat ramai pengikut, dan dia di antara yang pengkuliah juga di masjid-masjid. Dan ada mungkin tak tahulah dia tak buat research ke, dia tak baca dulu ke, ataupun dia jenis cakap laju dan orang yang petah berkata-kata. Kadang-kadang petah berkata-kata ni kata-kata keluar dulu baru mikir. Bukan mikir dulu baru keluar. Orang yang petah berkata-kata ni biasanya dia kata dulu baru mikir. Jadi dia bukan terkata sebab benda tu diulang-ulang dekat dalam radio. Dia kata tentang kelebihan selawat. Saya tak ada masalah bila kita menceritakan kelebihan selawat. Tapi kalau kita membandingkan selawat dengan ibadat yang lain, kita kena tengok dulu bandingan kita macam mana. Dia bandingkan. Memang betul Allah kata dalam Al-Quran, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Allah nak menceritakan kepada kita tentang besarnya selawat ni. Besar. Selawat hukumnya sunat, bukan wajib. Hukum berselawat sunat.
Tapi kenapa ada selawat yang wajib? Sebab dia bersangkutan dengan yang wajib. Contohnya selawat kita ketika tahiyat akhir. Tahiyat akhir wajib dan dia termasuk dalam rukun, maka selawat semasa tu hukumnya wajib. Tak selawat semasa tu dia boleh batal solat. Dan ketika mana khutbah ada rukun. Antara rukun dan khutbah kena selawat ke atas Nabi. Kalau tak selawat hukumnya batal. Kita punya macam yang berlaku dekat Masjid Besi baru-baru ni dalam 2-3 minggu lepas. AJK Masjid dia minta kepada seluruh jemaah masjid yang solat Jumaat pada masa tu kena solat Zuhur belaka. Pukul 3 hantar mesej dalam grup yang mana siapa-siapa yang solat Jumaat dekat Masjid Besi ni kena solat Zuhur. Sebab apa? Sebab khatib tertinggal satu rukun khutbah. Sama ada mendoakan kepada pemimpin, antaranya lagi dengan selawat ke atas Nabi. Dia lupa salah satu daripada beberapa rukun dalam khutbah. Dia lupa. Yang tu wajib. Contoh selawat ke atas Nabi ketika khutbah. Wajib sebab khutbah tu wajib bagi orang yang solat Jumaat. Kalau tak cukup tu dia kena solat 4 rakaat. Sepatutnya imam bila solat Jumaat tu dia kena, maaflah saya tadi lupa untuk selawat. Kita kena buat solat Jumaat, kita solat Zuhur 4 rakaat. Sepatutnya kena 4 rakaat. Jadi kita boleh menceritakan tentang kelebihan berselawat. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, yang mana Allah dan malaikat berselawat ke atas Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, hendaklah kita berselawat ke atas Nabi. Dan Nabi berkata, barang siapa yang barang siapa yang selawat ke atas aku, maka Allah akan selawat pada dia dengan 10, iaitu Allah beri kepada dia 10 kebaikan. Betul, memang ada kelebihan-kelebihan itu. Tapi dalam Islam, kita tidak boleh membandingkan zikir-zikir yang mana zikir itu warid daripada Nabi. Kita bandingkan mana besar, selawat ke tasbih? Tak boleh. Jangan banding, buat belaka. Jangan banding, buat belaka. Selawat besar sebab apa? Selawat Allah sebut innallaha, Allah bersama-sama dengan orang yang berselawat. Tapi tasbih orang tak, Allah tak. Tapi Nabi kata subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim, iaitu dua perkataan, dua zikir ni, dua ayat ni yang mana dia ringan pada lidah tapi saqilatain. Tapi sangat-sangat berat dekat atas timbangan. Besar juga. Bukan ringan benda tu, benda besar. Tapi tak apa kalau nak bandingkan benda-benda sunat, tapi dia bandingkan dengan benda yang wajib. Cuba tengok, selawat Allah sebut Allah bersama-sama dengan selawat, tapi solat tak ada. Faham tak maksud saya? Maknanya dia, bila kita nak membandingkan satu, bandingkan antara ibadat, memang tak boleh. Selagi mana dia warid daripada Nabi ataupun ada dalil dalam Al-Quran ataupun sunnah. Tak boleh. Tak boleh. Sebab masing-masing dia ada kelebihan. Buat belaka. Kalau kita kata, ni kurang baik, ni baik. Tak baik, ni baik juga. Hubungan dengan Allah. Jadi tapi bila dia bandingkan antara yang sunat dengan yang wajib, tak boleh lah. Sebab wajib tak buat, confirm neraka. Sunat tak buat, tak apa lagi. Sehari tu Allah lupa selawat, biasa selawat 10. Sehari ni sempat selawat 2 je. Tak apa lagi. Esok boleh tambah lagi. Tapi solat aramaah lah. Wailul lil musallin allazina hum an salatihim sahun. Celakalah. Tapi berbeza dengan selawat. Jadi bila kita nak bandingkan, jangan bandingkan. Dia kata puasa tak ada. Puasa tak ada, Allah bersama-sama dengan orang puasa. Solat tak ada, zakat tak ada. Tapi bila selawat ni, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Jadi perbandingan tu memang sangat-sangat tak kena, sebab dia bandingkan macam kita lah berbual, mana sedap Y-Suku ke, Yamaha Y15 ke, RS150 ke, ataupun Benelli 150. Tak sedap tu. Kita sedap Honda City. Gitu tak? Mana boleh. Honda City, cerita pasal Honda City. Kia motor, cerita pasal motor. Jadi kalau selawat, cerita pasal selawat sajalah. Kalau solat, cerita pasal solat. Jadi sebab itulah ramai orang yang bila dia kata macam tu, ramai ikut. Sebab itulah bila majlis selawat, ramai orang. Kan? Masa solat tak ramai orang. Betul tak? Siapa yang mulakan ni? Ada orang baru-baru ni yang masa tengah kecoh lah, yang kata cicit kepada Nabi datang, yang 38 keturunan Nabi datang. Jadi dia kata, Ustaz tak kira. Saya tak nak pergi. Baik saya pergi majlis ilmu. Sebab majlis ilmu wajib. Majlis selawat sunat.
Segi majlis ilmu wajib Sebab apa? Talabul ilm faridatun ala kulli muslim. Wajib, fardu. Tuntut ilmu fardu. Selawat tuan-tuan nak selawat dalam kereta boleh, tuan-tuan nak selawat dekat atas rumah boleh, tuan-tuan nak selawat sambil jalan boleh. Tapi tuntut ilmu memang wajib kena pergi berguru. Maknanya mana lagi utama. Dan dia kata kalau kita masa majlis selawat ramai datang. Tapi bila solat jemaah kurang datang. Tanya dalam diri kita, sebenarnya kita sembah siapa? Sebenarnya kita sembah siapa? Kita sembah Allah ke? Kita sembah Nabi ke? Ataupun kita sembah dia? Tu tanya dalam diri kita, sebenarnya kita sembah siapa? Bila majlis-majlis macam tu, beribu-ribu orang datang. Tapi bila solat jemaah, solat yang fardu, kadang-kadang tak datang. Sanggup tinggal. Kadang-kadang lewat-lewatkan. Itulah yang sepatutnya kita kena selidik dalam hati kita. Melainkan kalau memang kita buat belaka, pergilah majlis selawat tu. Lepas solat isyak berjemaah, memang kita setiap hari solat isyak tu kan, berjemaah tu kan dekat masjid. Kemudian ada masa nak pergi majlis selawat, pergilah. Cuma ada orang tanya saya tentang macam mana dengan status. Bila nak sebut tentang Nabi ni, dia bukan kita boleh dakwa macam tu sahaja. Nak kata dia membohong pun tak boleh, nak kata dia betul pun tak boleh. Sebab kalau dia membohong, itu antara dengan Allah. Tapi kalau nak kata dia betul, mesti datangkan dengan bukti. Sebab setiap perkara yang bersangkutan dengan Nabi mesti datangkan dengan sanad. Tak boleh sekadar kita sebut kita bin apa. Mesti sanad. Sanadnya apa dia? Antara setiap daripada bin tu kan nikah ada saksi 2 orang. Saksi tu kena tahu. Saksi tu kena meriwayatkan. Saksi tu kena bagi tahu. Setiap kali tu, ni saksi dia, ni saksi dia. Ni saksi dia, ni saksi dia. Sebab bila bersangkutan dengan Nabi, memang kita kena betul-betul jaga berkaitan dengan sanad. Sebab Islam ni antara yang menjaga Islam daripada dulu sampai sekarang, yang menjaga kesucian Islam, ketulinan Islam, yang jaga ni dari dulu zaman sampai sekarang adalah sanad. Jadi kalau kita nak tengok kesahihan dia, mestilah sanad. Tapi nak kata dia bohong pun, kena check lah, betul ke dia bohong. Nak kata dia betul pun, kena check lah. Tapi sebab ramai je, dia mestilah dibuktikan dengan ilmu dia lah. Yang pertama, saya kalau tentang keturunan Nabi ni, yang pertama sekali saya nak tengok mestilah dengan ilmu dia. Saya tak tengok tentang keturunan dia. Mestilah saya nak tengok tentang ilmu dia. Kalau dia sayangkan tok dia tu, itu bagi dia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mesti dia ingat. Mestilah dia yang paling ingat apa yang tok dia kata. Macam kita lah. Kita ingat tak tuan-tuan, apa yang ayah kita kata? Ingat kan? Macam ayah saya kata dulu sekian-sekian. Saya ingat belaka daripada saya kecil sampai ke besar. Saya ingat belaka. Ni abah hantar sekolah agama ni sebab abah tak ada masa nak ajar agama pada anak-anak abah. Jadi abah hantar sekolah agama untuk belajar agama. Ni ayah saya kata masa saya nak masuk tingkatan 1, saya dapat UPSR 3A, 1B, 1C. Nak masuklah sekolah-sekolah sedap sikit. Ayah tak bagi sebab nak suruh saya belajar agama. Kemudian masa saya tingkatan 1, ayah saya hantar bawa pergi sembahyang Jumaat. Saya ingat satu persatu apa yang ayah saya kata, apa yang tok saya kata. Saya ingat. Saya ingatlah apa yang tok saya kata, saya pun ingat. Saya pun ingat, sentiasa ingat. Dan bila kita nak buktikan dia tu adalah orang, iaitu cucu cicit kepada Rasulullah, yang pertama sekali mestilah dibuktikan dengan betapa cintanya dia kepada atuk dia, atuk nenek moyang dia, dengan cara dia kena paling kurang kena, kalaulah Imam Bukhari ingat dekat dengan 300,000 hadis, dia kena lebih sikit betul tak? Paling kurang Sahih Bukhari, Muslim, Sunnah Sittah dalam kepala. Paling kurang lah tu. Al-Quran, Hifzul Quran 30 juzuk. Tafsir ingat belaka. Sahih kata tok dia tu, bukannya kata tok saya tu. Dalam Sahih Bukhari tu kata-kata tok dia. Bukan kata-kata atuk saya. Jadi paling kurang ataupun separuh lah daripada Sahih Bukhari, Muslim, boleh bezakan sahih ke, maudhu' ke, dhaif ke, kena tahu sebab tu kata-kata atuk dia. Kena ingatlah kata-kata atuk dia. Dia kena dibuktikan dengan
keilmuan. Sebab tu Imam Mahdi nanti dia datang kepada kita, bukannya kita datang, oh ni Imam Mahdi, tak. Bukan macam tu. Kalau macam tu kan, mudah sangatlah. Kenapa tentera Islam semasa zaman tu sangat-sangat sikit? Maknanya dia ujian dia besar. Susah untuk kita nak percaya dia, melainkan dengan ilmu dia. Kita akan ikut Imam Mahdi bukan sebab dia keturunan siapa, tapi kerana ilmu dia. Kita akan ikut dia dengan ilmu dia. Sebab itulah kita kena belajar, kena sentiasa tuntut ilmu. Kalaulah keturunan Nabi ni sangat-sangat keturunan yang perlu diambil berat sangat-sangat, kenapa Sayyidina Ali bin Abi Talib selepas kematian dia tu, pemerintahan tu tak dipindahkan kepada anak dia Hasan juga Husin? Tapi tak ada satu pun daripada khalifah zaman dulu sampailah sekarang, tak ada satu pun daripada keturunan Nabi. Kenapa Abu Bakar As-Siddiq tak nak bagi? Ni cucu Nabi ni. Kenapa Umar Al-Khattab, antara yang memerintah yang lama, Uthman bin Affan, antara memerintah yang lama, ni cucu Nabi ni, kena bagi ni. Dia jadi khalifah sebab dia cucu Nabi. Kenapa tak bagi? Sebab inna akramakum indallahi atqakum. Sebab yang paling mulia di sisi Allah adalah siapakah yang lebih bertakwa. Jadi kita kena bina takwa dalam diri kita, dan memang kita kena cintai Ahlul Bait, tapi cinta kita mestilah cinta yang rasional. Bukannya cinta semata-mata cinta buta macam tu. Jika kita kena selidik diri kita, kita sembah siapa sebenarnya? Kenapa majlis selawat boleh datang berpuluh-puluh ribu, tapi masjid tak ada orang datang? Maknanya, tanya dalam diri kita, sebenarnya kita ni sembah siapa? Sembah Allah ke? Ataupun sembah Nabi? Nabi pun tak bagi orang sembah dia. Okey, tu sedikitlah perkongsian, insya-Allah kita masuk dalam surah Yusuf ayat yang keempat. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك عليم حكيم إذ قال يوسف tatkala Yusuf berkata kepada ayahnya. Ini permulaan cerita dalam kisah Nabi Yusuf AS dalam surah Yusuf. Cerita dia dimulakan dengan idh qala Yusuf. Tatkala Yusuf berkata kepada ayahnya, li abi ya abati. Wahai ayahku yang sangat aku cintai. Ya abati. Abati ni dia satu panggilan istimewa daripada anak kepada ayah. Dia panggilan ayah abi. Tapi bila dia sayang dekat anak dia, dekat ayah dia, ni panggilan ni merujuk kepada betapa rapatnya hubungan Nabi Allah Yusuf AS dengan ayah dia. Ya abati, wahai ayahku, inni sesungguhnya aku ra'aitu ahada asyara kaukaba. Aku nampak dalam mimpi aku tu, aku nampak ada 11 bintang. Ada orang yang mentafsirkan ayat ni dengan ahada asyara kaukaba ni planet. Planet kita ada 9 dekat dalam sistem suria. Dibuang 1 jadi 8. Buang Pluto. Pluto dah keluar dah. Lepas tu masuk balik 9. Maknanya ada lagi 2. Cari 2 tu. Tak ada. Janganlah jauh sangat pergi. Kalau sampai kena tengok teleskop tu untuk nak cari ni. Teleskop harga ratus-ratus ribu. Semata-mata kita nak belajar ni. Tak payah jauh-jauh sangat. Sebab jawapan dia ada pada ayat yang ke-100 nanti. Lambat lagi. Jawapan dia ada ayat yang ke-100. Baca sampai habis lah. Baca ni terus nak tafsir, terus nak tentukan. Dia baca sampai habis dulu, baru kita tahu. Ayat 11 bintang ni adalah adik-beradik dia. Dia nampak akan datang lambat lagi ni. Yang ni pada umur Nabi Yusuf sekitar 10 hingga 12 tahun. 10 hingga 12 tahun.
Nabi Yusuf berjumpa dengan abang-abang dia, dia nampak apa takwilan mimpi ni. Takwilan mimpi ni dia nampak benda tu terjadi pada umur Nabi Yusuf lebih kurang dalam hampir 70. 60 tahun baru jadi. Kita baru doa hari ni tak dapat esok, marah dah pada Tuhan. Kan? Nabi Yusuf mimpi tu berlaku 60 tahun lagi. Kita ni kadang-kadang kita doa hari ni, tahun depan tak dapat, kita marah dah. Ya Allah, kurniakanlah kepada aku zuriat. 10 tahun tunggu, Allah tak dapat lagi zuriat. Tak risau, Nabi Yusuf doa dekat dengan berpuluh-puluh tahun. Nabi Allah Nuh AS berdoa beratus-ratus tahun. Relax Jadi kalau Nabi pun doa beratus tahun baru Allah makbulkan. Jadi kita ni janganlah berhenti untuk berdoa kepada Allah. Sebab apa? Cara Allah menerima doa kita seperti mana yang sebut dalam surah Al-Fatihah tu, ada 4 cara. Antaranya Allah tunaikan, ada kalanya Allah tukar, ada kalanya Allah lewatkan, ada kalanya Allah tak bagi apa-apa pun. Tapi Allah bagi dalam bentuk pahala dekat akhirat. Sebab sebenarnya itulah yang sangat-sangat kita nak, bantuan ataupun syafaat dekat sana. Dekat akhirat sana. Ahada asyara kaukabah, 11 bintang. Adik-beradik yang sebapa tu, sebelah mak yang satu lagi tu 10 orang. Adik-beradik Nabi Yusuf dan juga adik dia 2 orang, 11 orang. 12 orang. Jadi tolak Nabi Yusuf 11. Ahada asyara kaukabah. Wasyams, dan juga matahari. Matahari ini ditafsirkan oleh ulama adalah ayah dia, iaitu Nabi Allah Yaqub alaihissalam, wal qamar, iaitu ibu Nabi Allah Yusuf alaihissalam. Ra'aituhum li sajidin, aku tengok semua sekali itu kepada aku ni mereka sujud. Sujud tanda apa? Sujud tanda hormat. Sebab sajidin ni dia merupakan perbuatan mukallaf. Bintang bukan mukallaf. Ni dipanggil sebagai isti'arah. Dalam balaghah isti'arah, satu perumpamaan. Tak tahu nak gambar apa buat apa? Sujudlah. Sebab penghormatan yang seperti mana yang Allah perintahkan kepada iblis untuk sujud kepada Adam, bukanlah sujud macam kita sujud kepada Tuhan. Kepada Allah kita letakkan kepala kita dekat bawah, yang ada 7 anggota sujud. 1, 2, lutut 3, kaki 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 anggota sujud. Bukan sujud yang tu, tapi sujud lebih kepada tanda penghormatan. Jadi dekat sini, siapa yang boleh hormat ni? Sajidin ni dia merupakan perbuatan bagi orang yang berakal. Jadi maksudnya orang lah, bukannya bintang. Orang. Sebab itulah kita kena tengok satu persatu ayat atau perkataan ni. Jangan terus kita tafsirkan mengikut kepada zahir ayat ni. Zahir ayat tu bintang. Tapi bila tengok sujud, mana boleh bintang sujud? Sebab bintang ni objek. Mana boleh kipas sujud? Mana boleh lampu sujud? Yang kena sujud adalah orang sahaja, manusia. Jadi orang dekat sini adalah 11 orang adik-adik Nabi Allah Yusuf AS dan juga Nabi Allah Yaqub serta ibu dia. Kenapa sujud kepada Yusuf, ayah dia? Dah Yusuf menteri. Hormatlah menteri. Kita kalau menteri datang, walaupun menteri itu anak kita pun, kena hormat menteri. Macam ada satu sekolah tu yang cikgu ni baru pencen. Guru besar tu murid dia dulu. Kena hormatlah sebab tu guru besar. Walaupun dia aku makan garam dulu. Tu murid dia kan berlaku. Saya tengok dekat dalam metro kan. Ke metro dalam surat khabar dalam bulan lepas, 2 bulan lepas gitulah. Cikgu ni pencen dah. Anak murid dia merupakan guru besar dekat sekolah cikgu dia mengajar tu. So dulu sebelum ni dia pun belajar kat sekolah tu juga. Jadi dia kena hormat sebab tu guru besar. Jadi macam tu jugalah, walaupun Nabi Allah Yaqub AS merupakan seorang nabi dan Nabi Allah Yusuf AS merupakan seorang anak dan nabi, tapi Nabi Yusuf menteri. Bila menteri kena hormatlah. Jangan ingat bila anak kita menteri kita boleh ambil duit kerajaan. Tak boleh. Jangan ingat mentang-mentang anak kita menteri itu. Sekata aku nak ambil rumah anak aku menteri sini. Tak boleh mudah-mudah gitu. Sebab apa? Ni Allah dalam Al-Quran pun nabi-nabi dah ajar dah. Nabi-nabi dah ajar dah. Allah dah kata dalam Al-Quran, Nabi ajar akhlak terhadap pemimpin. Ikutlah pemimpin tu muda ke, pemimpin tu anak kita ke, wajib kena hormat dia. Sebab setiap pemimpin ada ego dia sendiri. Dia nak orang hormat dia. Kalau kita jadi pemimpin, orang tak hormat kita, tak sedap juga jadi pemimpin.
Jadi dalam Al-Quran pun Allah dah ajar. Bila jadi pemimpin, tak kiralah orang bawah tu orang tua ke, apa pok kita ke, tok kita ke, dia tetap wajib taat kepada pemimpin selagi mana pemimpin tu mengajak ke arah kebaikan. Sebab itulah dekat dalam dalam Al-Quran kan, Allah ada sebut kan, Allah wa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah wa rasul. Ayat yang sebelum tu. Ya ayyuhallazina amanu atti'ullaha wa atti'ur rasul wa ulil amri minkum. Ulama berpendapat, kenapa bila Allah dan Rasul atti'ullah wa atti'ur rasul, tapi bila ulil amri minkum tak ada ati'. Dia pinjam ati' kepada Rasul tu. Dia pinjam ati' kepada Allah. Dia pinjam je. Dia tak ada ati' secara mutlak. Itu maksudnya yang kita kena taat secara mutlak hanyalah kepada Allah dan Rasul sahaja. Tapi atik kepada ulil amr hanyalah dia terikat sekiranya dia ada kaitan dengan Allah dan Rasul. Dia pinjam. Jadi macam tu jugalah. Kenapa dia kena hormat? Sebab anak dia tu menteri dan anak dia ajak kepada kebaikan. Kena hormatlah. Okey. Qala ya bunayya la taqsus ru'yak. Bila mana dia cerita, abah semalam saya mimpi bah. Saya mimpi ada nampak dalam mimpi saya tu 11 bintang, matahari dan bulan sujud tunduk hormat kepada aku. Apa kata ayah dia? Guana ni sebab apa, ahli keluarga dia ni Nabi Allah Yaqub AS, antara mukjizat yang diberikan kepada Nabi Allah Yaqub AS adalah mentakwil mimpi. Antara iaitu orang yang boleh mentakwil mimpi. Jadi bila tengok guana ni mimpi macam tu. Lepas tu kita dalam kita mimpi yang betul-betul dijadikan sebagai dalil hanya mimpi Nabi sahaja. Bila mimpi kita lebih kepada petanda, bukan dalil. Petanda untuk siapa? Mungkin petanda untuk kita. Tapi Nabi pun dah ajarkan kepada kita macam mana cara kita nak kita bermimpi dan macam mana kita nak react dengan mimpi kita tu. Fal yatawahhal, dengan cara kalau kita mimpi dengan mimpi yang buruk, maka fal yatahawwal, maka kita kena buat isyarat ludah dekat min janbihil akhar, dekat sebelah yang lain lah. Kalau ada bini sebelah kanan gak, ludah sebelah kiri. Kalau ada suami sebelah kanan gak, ludahlah dia. Segar sikit mata dia. Kau buat apa ni abang? Apa ludah abang ni? Geram sangat dengan abang. Semalam balik lewat buat apa? Kata gi ngatik pada gi hok muda. Marah ketuk lelaki dia. Dia ludah dalam geram sakit hati sangat dengan suami ni kan. Tak adil. Ludah muka suami. Dan mimpi buruk jadi betul-betul buruk lah. Okey? Jangan dia. Jadi dalam mimpi kita ni, kalau kita bermimpi, kalau mimpi kita mimpi yang baik, falyuhaddits bih, boleh cerita. Semalam aku mimpi, semalam aku jadi orang kaya. Mimpi, ceritalah. Moga-moga termakbul lah benda tu. Sebab setiap daripada kejayaan tu mula dengan angan-angan. Dan angan-angan tu mimpi. Dan mimpi tu mula dengan tidur. Jadi perbanyakkan tidurlah untuk kita berjaya. Banyak tidur biar mimpi banyak sikit, insya-Allah berjaya. Jadi tapi ada diajarkan macam mana kita tahu mimpi itu benar ataupun tidak. Ni antara tip sahaja, bukan daripada dalil ataupun mesti macam ni. Ni antara yang pernah diajarkan oleh Tuan Guru Datuk Harundin, arwah Datuk Harundin tentang mimpi. Harundin ke Hasanuddin saya lupa, saya dengar. Antaranya bila kita mimpi itu berlaku sebelum subuh. Mestilah kita tidur tu bukan dalam keadaan tengah bawa kereta tidur. Kalau mimpi yang tu maksud suruh bangun dah tu. Bawa kereta tidur mimpi, bangun. Maknanya bahayalah, dia tak ada kena-mengena. Kalau mimpi kita baring elok-elok, niat ya Allah, aku mimpi aku nak tidur ni, aku nak bangun esok, dan niat-niat benda yang baik. Kemudian bila kita tidur tu, kita tidur tu, mimpi tu berlaku sebelum subuh. Dan kita terbangun. Sebelum subuh tu kita terbangun, kita tengok jam pukul 5. Pukul 5 apa petanda dia? Okey. Dan lepas tu barulah kita tengok mimpi tu mimpi yang baik ataupun mimpi yang buruk. Kemudian kita tak tidur semula. Kalau tidur semula tu taklah. Dia jangan tidur semula. Kemudian kalau mimpi yang baik, solatlah, berzikirlah kepada Allah, bacalah Al-Quran, semoga apa benda tu
kebaikan tu dapatlah pada kita. Kalau benda yang jahat, solatlah, minta perlindungan daripada Allah. Jadi waktu-waktu tu kalau mimpi bangun-bangun pukul berapa? 6.30. Allah, mimpi buruk ni. Dah, dia suruh bangun subuh. Kalau tak ni tinggal subuh nanti. Mimpi-mimpi, kena semalam aku mimpi kena patuk ular. Betul ke? Orang kata tu mimpi alamat buruk tu. Bila tu berlaku? Aku bangun-bangun pukul 6.30. Betul lah. Kalau kau tak bangun tu memang kena patuk ular sungguh nanti. Dengan kubur nanti. Jadi itu mimpi untuk kejut bangun. Tak ada kena-mena dengan betul ataupun tidak. Jadi qala ya bunayya la taqsus ru'ya, wahai anak aku, jangan kau cerita tentang apa yang kau mimpi ni kepada ala ikhwati, kepada abang-abang kau. Fayakidu laka kaida, maka dia akan menjalankan rancangan yang jahat. Inna syaitana lil insani aduwwum mubin, sesungguhnya syaitan itu bagi manusia adalah musuh yang nyata. Jadi abang-abang Nabi Yusuf ni memang Nabi Allah Yaqub AS merupakan seorang ayah yang sangat-sangat kenal anak dia. Anak dia perangai macam mana dia tahulah ke. Jadi gitulah kita sebagai seorang ayah, kita kena tahu perangai anak kita macam mana. Kita kena tahu. Fayakidu laka kaida inna syaitana lil insani aduwwum mubin. Jadi Nabi Yaqub kata jangan cerita kepada abang-abang kau, sebab abang-abang kau tengah cemburu dengan kau ni. Kalau kau cerita tentang apa mimpi macam ni, dia tahulah sebab dia orang yang berilmu juga. Abang-abang Nabi Yusuf orang yang alim, dia bukannya orang biasa, orang yang alim. Wa kadzalika yajtabika rabbuk wa yu'allimuka min ta'wilil ahadits wa yutimmu ni'matah. Dan demikianlah cara Allah memilih kamu. Allah memilih kamu, wa yu'allimuka min ta'wilil ahadits, dan Allah akan mengajarkan kepada kamu ilmu untuk mentakwil mimpi. Bila Allah ajarkan ilmu ni? Nanti, bukan sekarang. Nanti Allah akan ajarkan ilmu mentakwil mimpi bila mana Nabi Allah Yusuf AS sudah bersedia untuk belajar benda tu. Bila masa umur baligh nantilah. Nanti ada dalam ayat yang keberapa, yang ke-30 lebih gitulah. Nanti kita akan jumpa waktu Nabi Yusuf dah bersedia. Sebab itulah kita ni bila kita nak tanamkan apa-apa ilmu terhadap anak-anak kita, pastikan anak kita dah bersedia. Kan sekarang ni kan tengah kecoh pasal isu silibus-silibus dekat sekolah tu kan. Saya try lah tengok susah setara mana silibus ni. Saya baca, Masya Allah, susahnya. Tahun 2 dah ada soalan beza nafkah, tepi tu makan gaji, kerja sendiri. Apa beza makan gaji dengan kerja sendiri? Saya tahu beza makan gaji dengan kerja sendiri ni semenjak saya berumur 20 tahun. Anak-anak kita sekarang 8 tahun dah kena tahu dah. Allahu Akbar. Sangat-sangat susah. Jadi benda tu nak suruh dia belajar bila mana dia dah bersedia untuk belajar. Jadi umur 8 tahun sesuai tak? Tak sesuai lagi, tapi tak tahulah. Wallahu a'lam. Siapa dia yang apa hebat sangat tu buat silibus macam tu, suruh anak dia belajar dulu. Kalau anak dia lepas juga, beres kan? Kalau dia pun pening kepala sampai pecah kepala tu, tak boleh lagi nak fahamkan anak dia, suruh anak dia belajar dulu. Kalau anak dia lepas, dah boleh uji dekat anak orang lain. Tapi kalau anak dia fail juga, janganlah nak bagi kat anak orang lain. Jadi saya tengok sekarang ni kan anak-anak kita sekarang tak happy untuk belajar sebab dia belajar benda yang dia tak bersedia lagi. Kenapa Allah tak ajar selalu masa kecil? Sebab Nabi Yusuf belum sedia lagi. Umur 10 tahun nak belajar tentang takwil mimpi, belum sedia lagi. Memang Allah kata wa yu'an, sebab tu Allah gunakan fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' ni benda yang sekarang ataupun akan datang. Jadi maksud dekat sini akan datang. Bukti dia sebab dalam ayat yang seterusnya barulah Allah kata tatkala Nabi Yusuf balagha asyuddahu atainahu hukman wa ilma. Tatkala Nabi Yusuf balagha asyuddah, baligh yang matang, sangat-sangat matang. Balagha asyuddahu atainahu, Allah datangkan kepadanya hukman, kebijaksanaan, wa ilma, dan ilmu. Baru Allah datangkan ilmu tu pada Nabi Allah Yusuf AS ketika dia dah bersedia. Bukan masa ni Allah kata akan mengajarkan kepada Nabi Yusuf min ta'wilil ahadits, daripada ilmu untuk mentakwil mimpi, wa yutimmu ni'matah, dan Allah akan sempurnakan nikmat ke atasnya, ke atas Nabi Yusuf. Sekarang sempurna ke tidak? Belum sempurna lagi.
Sebab keluarga Nabi Allah Yusuf dan keluarga Nabi Allah Yaqub alaihissalam ni dia bukan keluarga kaya, dia keluarga miskin juga sebenarnya. Tapi bila Allah sempurnakan nanti, bila mana Nabi Allah Yusuf alaihissalam dilantik sebagai menteri. Wa ala ali Yaqub, dan ke atas keluarga Nabi Yaqub. Sebab bila mana berlakunya kemarau yang panjang, dia akan berlaku abang-abang Nabi Yusuf datang ke Mesir untuk beli barang keperluan harian setiap bulan. Datang. Kemudian barulah tahu rupa-rupanya itu adik dia Yusuf, dan Yusuf pun maafkan abang dia, dan Yusuf kata, ambil ayah kau, ambil semua sekali tu, bawa mari sinilah duduk kat Mesir. Sejak itulah keturunan Bani Israel duduk dekat Mesir. Sebab itulah Nabi Allah Musa alaihi salam lahirnya dekat Mesir. Sungai Nil tu kan dekat Mesir. Asalnya dekat Kan'an, dekat Palestin sana, Kan'an. Allah kata wa yutimmu ni'matahu. Allah sempurnakan nikmat ke atas Yusuf dan juga ke atas seluruh keluarga Nabi Allah Yusuf alaihi salam. Dekat mana? Dekat Mesir nanti. Lambat lagi 60 tahun. Allah kata dekat sini, Allah untuk 60 tahun akan datang. Kama atam maha, sebagaimana Allah menyempurnakan nikmat ke atas kedua ibu bapa engkau, iaitu min qabl, iaitu Ibrahim wa Ishaq. Inna rabbaka alimun hakim. Sesungguhnya Allah itu maha mengetahui lagi maha bijaksana. Begitu teraturnya perancangan Allah untuk hamba-Nya yang sentiasa bertawakal dan menyerah segala urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayat yang ketujuh. Laqad kana fi Yusuf wa ikhwatihi ayatun lis-sa'ilin. Demi sesungguhnya kisah Nabi Allah Yusuf alaihissalam dan juga abang-abang dia merupakan tanda-tanda dari kekuasaan Allah bagi orang-orang yang bertanya. Siapa yang bertanya ni? Iaitu daripada kalangan kafir Quraisy Mekah, orang-orang Yahudi yang berada dekat Mekah, orang Yahudi juga yang berada dekat Madinah, yang bertanya kepada Rasulullah tentang kalau betul kau ni nabi, buktikan tentang bagaimana Nabi Allah Yaqub alaihissalam pindah daripada Palestin, pindah masuk dekat Mesir. Macam mana Nabi tak tahu? Nabi bukan baca Taurat, Zabur, Injil, tak baca. Kisah Nabi Yusuf ni ada dalam Taurat, Zabur dan Injil, ada. Tapi Nabi kan butuh huruf. Nabi tak pandai baca, Nabi tak pandai menulis. Jadi macam mana Nabi tak tahu? Melainkan dengan wahyu daripada Allah. إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين. إذ قالوا ليوسف. Maka abang-abang Nabi Yusuf ni pun dia rasa memang cemburu lama dah dengan Nabi Allah Yusuf alaihissalam. Mereka pun duduk berbincang. إذ قالوا, tatkala mereka berkata, la Yusuf, bahawa Yusuf ni wa akhuh, dan adik dia iaitu Bunyamin. Daripada Yusuf ni dalam riwayat mengatakan lahirlah nabi yang bernama Nabi Yushak, dan daripada abang yang sulung Nabi Yusuf tu yang bernama Yahudza lahirlah nabi yang bernama Nabi Musa, dan ada juga keturunan tu lahirlah Nabi Allah Harun alaihissalam. Kan Nabi Allah Musa kan dia pergi untuk menuntut ilmu, nak jumpa dengan Nabi Khidir tu. Kan dia pergi dengan seseorang. Seorang tu adalah cucu cicit kepada Nabi Allah Yusuf alaihissalam. Tapi ada riwayat mengatakan bahawa Nabi Musa alaihissalam keturunan daripada Nabi Allah Yusuf alaihissalam. Dan Nabi Yushak tu keturunan daripada Bunyamin, adik kepada Nabi Allah Yusuf alaihissalam. Ikutlah mana-mana salah silah tu, yang penting kedua-duanya daripada keturunan Bani Israel. Itu riwayat sahaja, tak disokong oleh dalil-dalil yang sah. Sekadar riwayat-riwayat sahaja. Izqalu, mereka pun berkumpul. La Yusuf. Bang, gini bang, Yusuf ni dan adik dia tu, ayah kita sayang sungguh lah dengan diorang ni. La Yusuf ila abina minna, lebih disayangkan adik kita yang Yusuf dengan Bunyamin tu banding kita.
Wa nahnu usbatun. Sedangkan kita semua ni usbah, satu kumpulan yang kuat, besar, 10 orang. Tu 2 orang je. Kitalah yang cari makan, kitalah yang bekerja, kitalah yang tanggung keluarga, kita yang bayar sewa. Tapi kenapa ayah kita ni sayang sangat dekat Yusuf dengan adik dia Kenapa sayang sangat? Ayah kita tak adil ni. Inna abana lafi dhalalim mubin. Sesungguhnya ayah kita ni berada dalam kesesatan. Bukan sesat, tak adil. Apa tu dhalal ni maknanya apa? Maksud dia boleh membawa maksud sesat. Tapi bila tengok pada konteks ayat, takkanlah Nabi sesat. Dia sesat sebagai ibu bapa. Tapi bukan sebagai Muslim. Dalam ibu bapa ni, kalau sesat sebagai ibu bapa ni, maknanya tak adil. Oh, ayah kita ni tak adil ni bang. Guana ni. Apa, ayah kita lagi sayangkan 2 lagi tu. Sedangkan kitalah yang membanting tulang. Ayah kita tak tengok pun usaha kita. Kita membanting tulang, kita bekerja. Memang betul pun. Nanti semasa berlaku kemarau, memang abang-abang dia lah yang pergi ke Mesir. Daripada Kanaan pergi ke Mesir nak ambil makanan. Bunyamin tak ikut. Setiap berapa bulan pergi Mesir ambil bekalan, beli makanan, guna duit. Duit tu duit dia. Pergi balik untuk bagi pada ayah dia. Ayah ni ingat lagi dekat Yusuf. Kita ni ulang-alik kulu kerja untuk dia. Tak ingat kita. Tapi dia ingat Yusuf lagi. Memang dia cemburu sebagai seorang anak ni benda yang biasa Kalau anak kita cemburu, benda yang biasa. Kadang-kadang kan kalau kita biasalah. Kadang-kadang memang mak daripada 10 orang ni bukanlah daripada calon pilihan daripada Nabi Allah Yaqub alaihissalam. Tapi yang dia nak ni sebenarnya daripada mak yang kedua ni, iaitu mak Nabi Allah Yusuf AS dan juga Bunyamin ni, yang betul-betul dia nak lah dulu. Tapi disebabkan oleh syariat pada masa tu, nak nikah dengan anak nombor 2 tak boleh langkah bendul. Sekarang boleh langkah bendul, boleh je. Yang bongsu nak nikah dulu umur 15, nak nikah dah. Yang umur 25 belum nikah lagi, boleh nikah, tak ada masalah pun. Cuma adat sahaja kena bagi sepersalinan. Hantaran juga pada ni, bagilah baju sepasang, kena bagi juga. Adat, tak buat tak apa. Tapi yang ni tak boleh. Memang syariat dia nak nikah dengan perempuan tu mestilah sulung. Kalau sulung dah nikah nombor 2, tak boleh nombor 3. Kau tak kena tunggu lah, kau tunggu. Tapi tak boleh. Kita nak kita dah bila dah ada kemampuan untuk bernikah, nak nikah cepat. Macam saya kerja bulan 1, nikah bulan 3. Saya kerja bulan 1, kenal dengan isteri bulan 2, kenal baru kenal, tak pernah jumpa lagi, dan nikah bulan 3. Saya kenal dengan isteri saya 1 bulan 5 hari saja. Cepat kan? Tepatnya kerja bulan 1 18 hari bulan 1. Mula mesej isteri saya 8 hari bulan 2. Mula pergi rumah dia tu untuk set tarikh tu. Janganlah lambat lah. Nak bagi bercinta sampai bertahun-tahun tu buat apa? Buang masa je, habis duit. Nak keluar kena pakai minyak, nak keluar pakai minyak. Tak payah. Nikah tu. Jadi 21 hari bulan 2 tu set tarikh. Set tarikh sebelum tu lagi. Memang mesej-mesej cakap, kita nak sangat nikah kan? Bila nak nikah? Gitu saya dulu. Saya tak ada bunga pulau pandan jauh ke tengah, tak ada aramak. Tak ada maksud saya nak berjiwang-jiwang macam tu. Saya kata, dan nikah 13 hari bulan 3. Jadi perkenalan lebih kurang, dan saya kata dah habis kenal kan, dah kenal adik-beradik. Jadi 10 hari sebelum akad nikah ni jangan mesej apa-apa. Tak mesej 10 hari, tak mesej. Start 3 hari 3 sampai 13 hari 3 tu kira tawakal je. Pergi masjid akad nikah tu, nak datang ke tidak tak tahulah. Datang akad nikah, tak datang biar. Pakai baju siap-siap dah. Jadi bila dah sampai umur, kita mampu, kita dah ada pendapatan, nak nikah lah. Tu yang logat tu. Jadi macam tu jugalah dengan Nabi Allah Yaqub alaihissalam. Jadi tidak boleh tidak, kena nikah juga dengan kakak dia dulu. Siapa tak nak menantukan Nabi? Nak lah, mak ni pun orang cakap, Allah baiknya menantu. Nak lah hak ni, tolonglah nikah juga. Kalau ni, ambil nombor 1 dulu, lepas tu nikah lah nombor 2. Tu lah nikah nombor 1 dulu. Tapi nak nikah nombor 2 tak boleh, kena ada anak dulu nombor 1. Dapat anak nombor 1. Dah nikah nombor 2, tak boleh anak. Dah sampai 10 anak hak ni, barulah boleh 1, 2 hak ni. Jadi itulah sebabnya
mungkin ada beza sikit lah kasih sayang. Kita sebagai seorang ayah, kita kena sentiasa bersikap adil dalam mengagihkan kasih sayang walaupun susah nak adil sebab hati kita satu je. Dan ayat yang terakhir untuk malam ni, mereka pun bercadang. Lepas tu macam mana ni bang Allah berfirman dalam Al-Quran dalam surah Yusuf yang ke-9, uqtulu yusufa aw itrahuhu ardan yakhlu lakum wajhu abikum wa takunu min ba'dihi qauman salihin. Mereka pun berkata, uqtulu Yusuf. Mereka angkat tangan. Apa kata? Kalau kita bunuh Yusuf, senang, habis cerita. Uqtulu Yusuf. Biasanya yang bagi cadangan-cadangan yang terburu-buru ni hak muda lah. Daripada 10 orang tu, mungkin yang nombor 9, nombor 10 ataupun nombor 8, hak muda lagi, dia darah panas lagi kan, sakit hati dengan adik dia buat keputusan secara terburu-buru. Uqtulu Yusuf aw tarahu, ataupun kita buang. Seorang lagi angkat tangan. Kalau kita buang, jangan bunuh. Yang abang dia sikit, jangan bunuh. Kita buang. Buang jauh. Dekat mana? Ardan, satu tempat, yakhlu lakum wajhu abikum, yang mana tempat tu jauh daripada wajah ayah kita. Ayah kita takkan tengok lagi Yusuf sampai bila-bila. Yakhlu lakum wajhu abikum wa takunu, dan lepas ni min ba'dihi qauman salihin, kita akan jadi anak yang baik. Apa tujuan dia nak bunuh ayah dia ni? Sebenarnya dia nak jadi budak baik. Macam mana tu jadi baik tu? Dia dipanggil sebagai pembunuhan karakter. Macam mana pembunuhan karakter ni? Kita senang je. Tuan-tuan cara-cara untuk jadi baik, tuan-tuan kena contoh, tuan-tuan ada nombor 1 yang paling baik. Dalam kelas tu, kita tak apa-apa periksa nombor 2 je. Nombor 2 je. Macam mana cara nak dapat nombor 1 paling cepat? Bunuh nombor 1. Betul tak? Kan? Betul kan? Kita bunuh nombor 1, automatik kita nombor 1. Jadi, dalam anak-anak ni, anak-anak Nabi Yaakob ni, dia nak jadi baik dalam cara yang cepat. Dengan cara, dia bunuh yang paling baik, automatik dia akan jadi baik. Tuan-tuan nak apa macam Jet. Saya suka juga dia kalau tengok Raja Lawak, dia kenakan rahim kan. Dia kata engkau ni gemuk dia kata, gemuk dekat rahim kan. Dia kata senang je engkau nak nampak kurus. Engkau pergi ambil gambar dekat orang yang lagi gemuk daripada engkau. Betul, nampak kurus. Dia akan nampaklah dia lebih kurus daripada orang tu. Jangan ambil gambar dengan dia nampaklah gemuk. Kena ambil gambar dengan orang yang lagi kurus. Maka kita akan jadi kurus. Orang yang lagi gemuk, maka kita akan jadi kurus. Senang je kurus. Ambil gambar dengan orang yang gemuk. Confirm kita paling kurus sekali. Jadi betul dah idea tu. Idea tu dia ambil sini. Cara nak jadi baik dengan cara uqtulu Yusuf. Bunuh orang yang paling baik, maka kita akan jadi baik. Ada satu kisah Satu kisah ni tentang kisah pembunuhan karakter. Askar ni dia masuk dekat satu tempat, satu kampung ni, yang mana kampung ni suami-suami yang lelaki semua keluar pergi kerja belaka. Semua keluar pergi kerja belaka, pergi perang. Contohlah pergi cari nafkah jauh, sebab orang-orang Arab dulu dia cari nafkah dengan cara berdagang jauh lah, pergi berdagang dekat negara-negara luar. Tentera ni masuk, dia tengok lelaki semua tak ada, dia rogol semua perempuan yang ada. Isteri-isteri siapa-siapa kena rogol belaka. Tinggallah seorang perempuan ni yang dia cuba mempertahankan diri dan dia bunuh askar tu. Dia ambil pisau, dia cocok dekat tekuk askar tu, matilah askar tu. Kemudian dia pun diangkat sebagai hero. Oh, hebatlah ni lah first lady kita. First lady dekat tempat kita ni lah perempuan contoh. Tapi lama-lama dia terfikir balik. Ada seorang ni hasut ni. Nanti kalau suami kita balik macam mana? Suami kita tengok kita macam ni, yang dah kena rogol ni. Lepas tu suami kita pula tahu ada perempuan yang tak kena rogol. Kenapa? Sebab perempuan tu lawan balik. Mesti kita akan kena marah dengan suami kita ni. Kenapa? Orang tu boleh lawan balik, kenapa engkau tak nak lawan balik? Dia perempuan, kau perempuan, kenapa dia boleh buat, kenapa engkau tak boleh buat? Dia takut kena marah dengan tok laki dia. Maka risau benda ni makin tersebar dekat dalam kalangan perempuan tu, isteri-isteri tu. Jadi nanti semua takut kena marah dengan suami.
Maka diorang pun buat satu pakatan, apa kata kita bunuh orang yang berjaya ni, orang yang tak kena rogol ni, kita bunuh dia. Supaya nanti bila suami kita balik, tengok semua kena rogol belaka, beres lah. Semua kena rogol belaka ni kan, beres, selesai alik dia. Sebab apa? Tengok bang, hak tu melawan bang. Disebabkan dia melawan, maka dia dibunuh. Jadi saya tak nak mati bang. Kalau saya mati, saya tinggalkan abang. Saya tinggalkan abang. Abang sedih sebab saya. Jadi dia itu dipanggil sebagai pembunuhan karakter. Cara untuk jadi baik dengan cara bunuh orang yang paling baik. Jadi tujuan abang-abang Nabi Yusuf nak buat macam ni sebab dia ada pada ayat yang akhir. Wa takunu min ba'dihi qauman salihin. Dan jadilah kita semua lepas ni orang yang baik. Jadi tujuan dia baik dah. Nak jadi orang baik tapi dengan cara yang singkat. Dengan cara pembunuhan, membunuh. Okey, kita berhenti setakat tu sahaja. Insya-Allah pada subuh Jumaat ni kita akan sambung pada ayat yang ke-10 insya-Allah. Ayat ke-10 surah Yusuf insya-Allah. Kita jumpa lagi, segala yang baik datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kurang, yang lemah, salah dan silap daripada kelemahan dan kekurangan diri sendiri, insya-Allah moga-moga kita sentiasa di bawah perlindungan Allah Subhanahu Wa Taala dan kita sentiasa diberikan kekuatan untuk terus mengabdikan diri kita kepada Allah, diberikan kekuatan dan peluang oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk sentiasa kuat dalam kita nak menuntut ilmu. Moga-moga dengan ilmu yang kita dapat ni dapatlah kita amalkan dalam kehidupan seharian kita. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakirna minhuma nussina wa 'allimna minhuma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'alillahumma fina wa la ma'ana wa la man yatba'una syaqiyyan wa la matrudan wa la mahruma. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.